Baiklah, klip video yang pertama ini, kita akan cuba fahami kenapa kita perlu belajar trigonometri. Dan video ni memang sesuai untuk PT3 dengan SPM lah kan, bersilibus KSSM. Okey. Untuk itu, pertama sekali kita akan cuba kenal apa itu nisbah dalam trigonometri. Kemudian kita akan cuba fahami kegunaannya. Lalu kita akan cuba belajar untuk terapkanlah dalam pengiraan, okey. Dan nisbah, bila saya sebut nisbah trigonometri, sebenarnya ada 3 nisbah. Okey. Yang pertama adalah sinus, selalunya kita tulis sebagai sin. Yang kedua adalah kosinus, selalu kita tulis sebagai cos. Yang ketiga adalah tangent, selalu kita tulis sebagai tan. Okey. Dan untuk faham, cuba kita tengok sebuah segitiga yang ada ni. Okey. Segitiga ni ada berapa? Ada berapa sisi? Of course lah, kan? Nama pun segitiga kan. Memang ada 3 sisi je lah kan. Takkan ada 4 sisi pula. Okey. Dan memandangkan kita sudah ada panjang untuk setiap sisi tapak, tinggi dan hypotenuse. Hypotenuse ni macam dia punya tinggi sanding je lah, kan? Tapi tak kisahlah, kita panggil benda ni hypotenuse je. Okey. Dan katakanlah kalau pelajar perlu mengira sin, mengira cos, mengira tan bagi sudut apa? Sudut ni, nampak? Sudut theta. Okey. Maka sudah menjadi kewajipan untuk pelajar faham apa benda perlu per dengan apa benda. Okey. So, harap ingatlah mulai sekarang. Kalau nak kira sin, ianya adalah panjang sisi setentang per dengan panjang sisi hypotenuse. Di mana yang setentang dengan sudut ni adalah 4 per dengan hypotenuse di 5. Maka sebab itulah kita tulisnya sebagai 4 per 5. Maka apa? Maka untuk mendapatkan nilai sudut theta tu, okey, yang harus ditekan dalam kalkulator bukan sin, tapi songsangan sin. Okey, inverse sin. So, dalam kurungan tu maksudnya untuk untuk nisbah apa. Okey. Maka songsangan sin bagi nisbah 4 per 5, maka kita dapat jawapan 53 darjah 7 minit. Maksudnya apa, murid-murid? Maksudnya, apabila kita ada nisbah dan kefungsian nisbah tu dijalankan terhadap nilai nisbah 4 per 5, kan? Dan 4 per 5 tu kita dapat daripada ukuran panjang sisi, maka yang kita akan perolehi adalah darjah. Okey. Itulah kegunaan sin. Okey. Itulah kegunaan songsangan sin untuk kita dapatkan balik dia punya ukuran sudut. Okey. So, macam tu jugalah untuk cos theta, di mana cos theta adalah panjang sisi sebelahan per dengan hypotenuse. Sisi sebelahan bagi sudut ni adalah 3 per dengan 5. Maka songsangan bagi cos untuk nilai 3 per 5, kita akan memperolehi 53 darjah 7 minit. Nampak gayanya jawapan kita sama macam tadi, kan? Okay, fine. Untuk tangent pula, ianya adalah panjang sisi setentang per dengan panjang sisi sebelahan, di mana kita akan dapati ianya adalah 4 per dengan 3. Maka kalau kita tekan kalkulator, songsangan bagi tangent untuk 4 per 3, dapatlah juga nilai yang sama, iaitu 53 darjah 7 minit. Okey, so nampak gayanya sebarang kefungsian nisbah untuk nilai nisbah dalam sesebuah segitiga akan memberi kita sebuah nilai sudut. Boleh faham? Maka pengiraan kesemua sin cos tan ni menunjukkan bahawasanya sinus, kosinus dengan tangent sebenarnya adalah nisbah. Okey, kena faham.
Nisbah adalah nisbah. Ianya bukan panjang sisi dalam sebuah segitiga. Ianya bukan sudut. Ianya adalah nisbah. Maksudnya apa benda per dengan apa benda. Okey. Sepanjang kita bermain dengan maklumat yang melibatkan panjang sisi dan sudut. Okey. So, mungkin pelajar akan terfikir, songsangan sin, songsangan cos, songsangan tan. Okey, so bila masa kita nak guna kefungsian untuk sin, cos dengan tan yang bukan songsangan? Okey, untuk jawab persoalan macam tu, memanglah kita akan concludekan, kita akan simpulkan dalam bentuk ataupun dalam nota yang mudah. So, saya nak pelajar kena ingat. Okey. Jika kita tak ada panjang sisi, jika kita hanya ada 2 buah panjang sisi, ya ke? Tak. Jika kita hanya ada satu je, jika kita hanya ada satu je panjang sisi, kan, mungkin kita ada X sahaja. Sebagai contoh, mungkin kita ada X sahaja. Di samping kita sudah ada nilai sudut. Yelah, mungkin 50 darjah, mungkin 40 darjah, whatever. Tak kisahlah kan. Kita dah ada nilai sudut, kita dah ada panjang salah satu sisi. Maka macam mana kita nak cari nilai Y dengan H? Katakan, kot-kotlah kita dah ada sudut dengan X. Macam mana kita nak cari panjang Y dengan H? Maka waktu inilah pelajar akan menekan dalam kalkulator mereka secara normal, bukan songsangan, nisbah sin, cos ataupun tan bagi sesebuah theta tersebut. Makna kata, pendek kata, kalau kita nak cari ini, sedangkan kita dah ada ini, kita akan tekan kalkulator macam biasa. Kan? Nampak ni, nisbah. Kat mana sin, cos, tan? Tekan ini saja. Jangan tekan yang dia punya color kuning alternate dia pula. Jangan. Tekan sin, cos, tan. Biasa je. Gitu. Tapi, katakanlah kita nak cari sudut. Macam tadi, bila kita nak cari sudut, kita dah ada panjang sisi, kita dah ada 2 sisi je pun dah tak apa dah sebenarnya. Kan? Kita dah ada 2 sisi pun boleh je kita cari panjang sisi yang satu lagi. Menggunakan apa? Ingat balik masa tingkatan 1, menggunakan teorem Pythagoras. Makna kata bila kita dah ada panjang sisi dan kita nak cari sudut, kita guna songsangan nisbah. Di mana songsangan nisbah adalah songsangan sin, songsangan cos dengan songsangan tan. Tengok ada songsangan dia kat atas ni, color kuning. Tak nampak kot. Tekan kalkulator sendirilah. Okay, so itu sahaja sebenarnya. Bertemu kita sekali lagi di waktu apa? Bukan, di klip video yang seterusnya. Bye.